Tuan-tuan yang dah masuk, tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. InsyaAllah nanti sekejap lagi kita akan mulakan pengajian insyaAllah. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-61 tuan-tuan ya, dari surah Yasin. Dan kalau tuan-tuan ada berjanji dengan sahabat-sahabat di WhatsApp group ke, saudara mara ke, geng-geng surau untuk join kelas kita, boleh maklumkan pada mereka lah, masuk dalam group kata kita apa. Kalau kita kejap di start insyaAllah. Silakan jemput masuk. Siapa pelajar-pelajar yang baru join kita yang belum follow FB Al-Furqan, silalah supaya supaya nanti insya-Allah kalau kelas kita nak bermula ke ataupun apa, tuan-tuan akan dapat notification insya-Allah. Silakan jemput masuk. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-61 dari surah Yasin tuan-tuan ya. Jemput masuk. Silakan tuan-tuan, jemput masuk. Silakan jemput masuk. Tuan-tuan beritahu berada di mana ya, dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Siapa yang ada janji dengan sahabat-sahabat WhatsApp group untuk ajak mereka join pengajian kita, bolehlah WhatsApp kepada mereka insya-Allah. Silakan. Siapa yang belum follow, sila follow tuan-tuan. Follow kita punya FB Pendidikan Bahasa Arab Al-Furqan ni. Kadang-kadang tuan-tuan dapat notification ke ataupun tuan-tuan dapat invitation daripada sahabat-sahabat lain kan. Tuan-tuan belum join kita kan, nak join lah nanti insya-Allah tuan-tuan dapat notification kalau program kita nak bermula insya-Allah di hari-hari yang lain. Silakan tuan-tuan. Tekan button je kan, bukan susah sangat pun Baik, insya-Allah kita mulakan pengajian kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Mudah-mudahan Allah tambah hidayah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masih ada kesempatan untuk tuan-tuan bagi tahu dengan sahabat-sahabat lain di grup WhatsApp, bagi tahu kelas kita dah nak start kata. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-61. Jadi untuk pelajar-pelajar yang baru join kita, tuan-tuan yang baru join kita, format pengajian kita senang saja. Kalau tuan-tuan tak ada Quran di tangan pun tak apa, nanti kita akan share skrin yang sama dan mula-mula kita baca ayat tu tuan-tuan boleh ikut. Kalau tak nak ikut, tuan-tuan semak ajalah Yang keduanya, saya cuba pastikan tuan-tuan faham makna ayat tu. Kalau ada kesinambungan dengan ayat sebelum, kita jelaskan pada waktu tersebutlah Kemudian bila selepas tuan-tuan faham makna ataupun terjemahan ayat tu, baru kita tengok apa sebenarnya yang Allah Taala nak sampaikan dari sudut penafsiran ayat tersebut Dan penafsiran yang saya bawakan kepada tuan-tuan adalah
pembacaan kepada penafsiran-penafsiran yang lain. Cuma kalau saya bawa penafsiran yang lain tu adalah saya cuba kaitkan dengan keadaan kita hari ini. Biasanya begitu tuan-tuan. Tapi macam mana pun rujukannya masih lagi penafsiran-penafsiran daripada para ulama ataupun ustaz-ustaz lain yang hebat-hebat tu lah. So apa ni biasanya begitu. Cuma kalau ada penafsiran baru seperti mana saya sebut tadi ialah hal yang berkaitan dengan macam mana nak adapt ayat tu dalam situasi kita hari ini dan dalam kampung kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita. Maksudnya gitu tuan-tuan, dalam komuniti kita. So kita pergi pada ayat kita, ayat 61 dari surah Yasin, kita baca dan tuan-tuan boleh semaklah. Okey, ni ayat dia yang bawah ni. Ayat yang atas ni, ayat nombor 60 kita dah bahas pada pertemuan kita sebelum ni. Tapi nanti hari ni kita sambung sikit dia punya perbahasan, nak kaitkan dengan ayat hari ni tentang rangkap terakhir ayat sebelum ni, innahu lakum aduwwum mubin. Tapi hari ni kita fokus kepada ayat yang bawah ni. Seperti saya besarkan. Tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun boleh nampak kan melalui skrin ni. Okey, ni ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqim. Wa ani'buduni hadza siratun mustaqimun, kata Allah. Dan maksudnya ialah dan bahawa ataupun dan apa ni an ni kita boleh terjemah sebagai bahawa, sebab an ni cuma penambahan je kat tengah ni tuan-tuan. Kalau kita tak terjemah dalam bahasa Melayu pun tak apa. Dan sembahlah oleh kamu akan aku. Dan agar ataupun bahawa ni tak payah sebut, tak apa. Dan bahawa ataupun dan agar kamu menyembah aku. Itulah jalan yang, atau inilah jalan yang lurus, kata Allah. Dan sembahlah kamu akan aku. Inilah dia jalan yang lurus. Kenapa keluarnya statement ini tuan-tuan? Disebabkan oleh ayat yang sebelum inilah. Dalam ayat sebelum ni Allah Ta'ala menyebut, bukankah aku telah perintahkan kepada kamu, wahai Bani Adam, wahai manusia, janganlah kamu menyembah syaitan, kata Allah. Bukankah dulu aku pernah berjanji dan memerintahkan kamu supaya kamu pun dah setuju kan? Jangan sembah setan, kata Allah Ta'ala. Innahu lakum aduwwum mubin. Sebab apa? Sebab sesungguhnya setan itu, si setan itu, kepada kamu merupakan musuh yang nyata, kata Allah. Jadi hari ini Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, dan sembahlah aku, kata Allah Ta'ala. Sembahlah kamu akan aku. Inilah saja jalan yang lurus. Kalau kamu tidak menyembah kepada aku, maknanya kamu semua akan berada dekat dalam ayat sebelum ni lah. Kamu jadi penyembah syaitan. Penyembah kepada syaitan tu maksud dia tuan. Lagi sekali, wa ani'buduni hadza siratun mustaqimun. Sembahlah oleh kamu akan aku, sembahlah oleh kamu akan aku. Inilah dia jalan yang lurus. Kenapa tuan-tuan? Kerana sesungguhnya setan itu untuk kamu adalah musuh yang nyata. Ini ayat sebelum tu. Faham tuan? Baik, dalam konteks saya ini sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada kita tuan-tuan? Apa message? Apa message yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan pada kita? So sebenarnya tuan-tuan, dalam ayat sebelum ni seperti mana saya sebut tadi, Allah menjelaskan sebab kenapa kamu jangan sembah setan. La ta'budu syaitan kan? Sebabnya ialah dalam hujung ayat itulah yang saya sebut tadi. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan tu lakum kepada kamu merupakan musuh kamu yang nyata, kata Allah Ta'ala. Syaitan itu adalah merupakan musuh kamu, bukan sekadar musuh, malah musuh kamu yang nyata. Sebab apa tahu? Sebab nyata pemusuhan dia terhadap kamu. Nyata sungguh. Pemusuhan dia terhadap kamu. Dia pandai tuan-tuan, dia umpan. So ini dibuktikan dengan setiap kehendak syaitan. Apabila kita turuti, kelazatan yang kita dapat di awal itu, yang sekejap itu, yang sebentar itu, kita kecapi kelazatan tersebut, dia akan meninggalkan kesan buruk yang panjang, tuan-tuan. Memang clear cut itu adalah macam tuan-tuan main dam ular tau. Bagi makan satu, bagi makan dua. Bila dah bagi makan dua, kita makan 6 sampai ke hujung. Terus naik haji. Jadi itu adalah apa ni kita panggil bukti bahawasanya syaitan itu merupakan musuh kamu yang sangat nyata. Merupakan musuh kamu yang sangat nyata. Contohnya orang berzina, tuan-tuan. Bila orang sekali dia melakukan zina, saya tak nafikan kalau orang tu melakukan zina, tentulah ada keseronokan yang dia akan rasa, betul tak tuan-tuan? Tentulah kalau tidak takkan orang berzina kan. Tapi masalahnya ialah kalau orang tu dia sekali berzina, perkara pertama sekali tuan-tuan, dia akan seronok untuk melakukannya lagi. Betul ke tidak?
dia akan seronok untuk lakukan lagi. Dan apabila dia melakukannya berulang kali, barulah syaitan memainkan peranan dia, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang sekali buat pun dah macam-macam jadi kan. Tapi selalunya buat, dia bagi kita ketagih macam tu, dia bagi orang tu ketagih dulu. Lepas tu buat lagi. Jadi apa akibat dia kalau kita selalu melakukan zina, tuan-tuan? Kalau kita selalu melakukan zina, perkara pertama sekali, konsekuens dia ialah hamil luar nikah lah. Hamil luar nikah. Kalau perempuan dia lah yang hamil, kalau lelaki dia yang menghamilkan orang, tuan-tuan. Ya, kalau dia tak hamil pun, kalau dicari perempuan-perempuan yang yang berbayar, so maknanya ada konsekuens lain pula lah. Ya, mungkin anak luar nikah tu mungkin tidak terjadilah, atau mungkin menjadi terjadinya perceraian dengan isteri dia yang sebenar. Berantakan rumah tangga kan, lari isteri lari sebab suami tu selalu kita panggil lah, selalu tak ada rumah. Dan lebih-lebih lagi kalau ditangkap, tuan-tuan, ditangkap, ataupun sekurang-kurangnya banyak wang terbuang macam tu saja, masa dan wang akan habis begitu saja, menyebabkan lalai daripada tanggungjawab sebenar, tuan-tuan. Itu kalau terlibat dengan arak, kalau terlibat dengan zina, tuan-tuan. Maknanya itu termasuk dalam penyembahan syaitan sebenarnya. Kita turut hawa nafsu, tak apa, salah satu dulu. Kemudian katalah terlibat dalam mendengar hasutan syaitan, kalau minum arak, tuan-tuan. Dan iblis ni pandai, tuan-tuan. Dia menampakkan minum arak tu sesuatu yang bagus. Kita ni dihidangkan dengan arak-arak, jenis-jenis arak yang macam-macam lah dalam televisyen. Dan setiap kali jenis-jenis arak tertentu tu kalau diminum, orang tu dinampakkan dengan satu status yang tinggi, contohnya kan. Jadi dia nampakkan benda tu cantik lah, dinampakkan, iblis nampakkan benda tu baik. Itu kerja syaitan, tuan-tuan. So kalau minum arak tentulah akan menjadi penyebab berlaku kejahatan yang lain selepas tu. Betul, tuan-tuan? Bila seseorang tu minum arak, tuan-tuan, tentulah dia akan dipandang dengan pandangan yang buruk oleh orang lain. Dan arak ni sebenarnya, tuan, menghilangkan kewarasan. Betul ke tidak? Kalau dia menghilangkan kewarasan, dialah akan menjadi punca kepada kejahatan-kejahatan yang lain. Ya, bila balik jumpa dengan isteri, bila isteri marah, jadi masa tu berlaku pergaduhan, kadang-kadang berlaku penganiayaan terhadap isteri ataupun anak-anak. Arak ni ialah punca segala kejahatan, tuan-tuan. Itu. So seronok minum arak. Kalau tak seronok takkan orang minum. Kita yang tak minum arak mungkin kita tak tahu kan, tapi orang yang minum arak tu, tuan-tuan, ada keseronokan dia. Kalau tidak takkan dia ulang. Betul, dia ulang lagi, besok minum lagi. Dia menghilangkan kewarasan. Jadi mula-mula tu seronok, lepas tu akibat dia memang tak tertanggung, tuan-tuan. Ya, zina, arak, syaitan ni, tuan-tuan, dia memang dia nak rosakkan kita, tuan-tuan. Dia rosakkan kita dengan cara apa tahu? Dia biar kita suffer dekat dunia. Bila kita suffer dekat dunia, kita akan berfikir dengan tidak straight. Masa tu dia mudah untuk masuk dalam hati kita, tuan-tuan. Masa itulah kita akan berburuk sangka dengan Allah Taala, mencerca kejadian Allah ataupun mencerca takdir Allah apabila sesuatu buruk berlaku pada dia. Dan dia bukannya nak menyalahkan diri dia, sebab dia yang ikut syaitan mula-mula kan. Kemudian apabila dia dihadapkan dengan masalah-masalah berikutnya, tuan-tuan, jadi dia pun mencela takdir dan sebagainya. Di situ syaitan akan masuk dekat dalam hati dia, tuan-tuan. Itu kalau di dunia, tuan-tuan. Dan dia akan suffer lah. Tengoklah berapa susahnya orang yang jatuh disebabkan oleh berfoya-foya, jatuh disebabkan oleh banyak minum arak. Jadi dia memang sengaja menyusahkan orang dekat dunia, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Dia nak bagi orang tu sesat di dunia. Sebab apa nak bagi sesat di dunia? Sebab nak join dia dalam neraka jahanam. Di akhirat, tuan-tuan, di dunia dia akan rosakkan kita, dan di akhirat dia akan tarik kita akan sama-sama ikut dia, bukan kita lah, orang yang ikut dia lah. Orang tu akan masuk dalam neraka jahanam. So dalam ayat ni, tuan-tuan, Allah sebenarnya mengisyaratkan kepada kita, kan Allah kata sembahlah aku, kata Allah Taala kan. Jadi dalam ayat ni Allah Taala cerita jangan sembah setan kan. Jadi Allah mengisyaratkan menurut ajakan syaitan itu membawa kepada dia sama macam dia merupakan penyembahan kepada syaitan. Menurut hawa nafsu yang dihasut oleh iblis dan syaitan ni, tuan-tuan, sebenarnya itu merupakan penyembahan kepada syaitan.
Walaupun bukan dengan ritual-ritual yang seperti mana yang saya jelaskan dalam ayat sebelum ni kan, kita cerita macam mana ada satu organisasi yang memang melakukan penyembahan kepada iblis itu satu peringkat yang lain, tuan-tuan. Tapi kalau kita menurut hawa nafsu, itu juga dikira sebagai mempertuhankan syaitan dan menyembah syaitan juga. Syaitan ni sebenarnya, tuan-tuan, dia tunggangan dia apa tahu daripada manusia ni. Tunggangan iblis ni tunggangan iblis kepada manusia ini melalui nafsu, nafsu syahwat. Iblis syaitan ni betul-betul dia tunggang iblis dengan syaitan ni betul-betul dia menunggang nafsu syahwat manusia. Supaya dia gunakan modal nafsu syahwat tu, dia akan hasut dekat situ, dia akan bisik, dia menghasut kita supaya melakukan maksiat kepada Allah, tuan-tuan. Jadi disebabkan kalau kita ikut apa yang dihasutkan tu, maka kita termasuk dalam kelompok. Rupanya kita tak sedar kita ni rupanya jadi penyembah pada syaitan, mempertuhankan syaitan. Dia menunggang nafsu syahwat kita sebenarnya. Okey, dalam konteks ayat ni pula, tuan-tuan, dalam konteks ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala ni memberi penyelesaian kepada kita. Memberi penyelesaian kepada kita. Kata Allah apa? U'buduni, sembahlah aku, kata Allah Taala. U'buduni, sembahlah aku. Dengan menyembah Allah dan menurut perintah Allah, maka kita akan selamatlah daripada penyembahan syaitan. Sedap je bunyi kan, macam senang kan. Dengan menyembah Allah, mempertuhankan Allah, dengan meletak Allah di tempat yang unggul, tempat yang pertama, tempat yang nombor satu, maka kitalah selamatlah dari penyembahan syaitan. Tapi dengar sini, tuan-tuan, ingat syaitan tu bodoh ke, tuan-tuan? Syaitan ni sebenarnya, tuan-tuan, merupakan makhluk yang sangat bijak, tuan-tuan. Dia sangat bijak dalam, antaranya ialah dalam memanipulasi keadaan. Jangan main, syaitan ni sangat bijak. Sebab apa tahu? Sudah berapa lama dia training, tuan-tuan, daripada mula dulu sampailah ke hari ni, dia training macam mana nak rosakkan manusia. Jadi dia dah cukup pakar dah, tuan-tuan. Dia dah cukup pakar macam mana nak menyesatkan manusia, tuan-tuan. Kalau kau rajin ibadat, dia akan masuk dalam hati kau supaya ujub, riak dan takabur dan sebagainya kan. Kalau kau rajin ibadat, kalau kau rajin, katalah rajin solat malam kan. Bila rajin solat malam ni, dia nak hasut suruh kau berhenti solat malam, dia tak boleh kan. Jadi dia hasut pula hati kau. Kau lah yang paling bertakwa sekali. Dan kau lah kekasih Allah. Kau tak sama dengan orang lain. Jadi tuan-tuan, itu semua adalah hasutan daripada iblis, tuan-tuan. Itu adalah pembohongan daripada iblis, tuan-tuan. Dia sengaja nak suruh kita tukarkan, kalau tak boleh nak syirik yang besar, kita tak akan menyembah syaitan, tapi dia akan masukkan kita dalam syirik yang kecil, tuan-tuan. Memang betul, syirik yang kecil ni kita tak akan duduk dalam neraka selama-lamanya. Syirik kecil ni kan riak, ujub kan. Sebab apa tahu? Sebab riak dengan ujub ni, tuan-tuan, dia syirik kecil. Rasulullah umpamakan dia sebagai syirik kecil. Sebab apa syirik? Sebab kita melibatkan diri kita ataupun kita ni bersekongkol dengan Allah dalam memberi kekuatan pada ibadat kita. Macam ni orang yang ujub ataupun orang yang riak, orang yang ujub, orang yang takabur ni, dia merasakan kalau andai kata dia beribadat tu disebabkan oleh kekuatan dia sendiri. Tu dia. Sebenarnya kita ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh solat malam, tuan-tuan boleh puasa sunat dan sebagainya, tuan-tuan, sebenarnya kita ni tak ada upaya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang beri kekuatan kepada kita. Sebab itulah, tuan-tuan, kita kena sentiasa minta Allah Subhanahu Wa Taala ni supaya janganlah kelincirkan hati kita. Satu doa yang Rasulullah selalu sebut, dan dalam Quran pun Allah Taala ada ajar kita macam mana cara untuk kita elakkan diri daripada terjerumus. Maknanya kita ni berada di atas jalan yang benar. Doa supaya Allah jangan pesongkan hati kita. Rasulullah selalu doa, yang saya pun pernah sebut dalam program ni juga sebelum ni. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah sebut, tuan-tuan, dan bukan sekali, Rasulullah selalu sebut dalam rumah, luar rumah. Sebab apa? Pernah diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat tentang perkara ini. Pernah diriwayatkan oleh sahabat lah, tentang perkara ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hati aku dalam agama engkau. Ini Rasulullah doa, tuan-tuan. Allah Taala ajar, la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Semua Allah Taala ajar kan. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Jangan kau kalihkan, pesongkan hati aku selepas engkau memberi hidayah kepada aku. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana, dan kurniakan kepada aku, wa hab lana,
apa tu, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, apa wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kurniakan kepada aku dari sisi engkau rahmat, rahmat dan kasih sayang. Engkau lah sesungguhnya yang maha memurnikan. So Allah Taala ajar kita doa-doa supaya kita ni tetap, kalau andai kata kita ni rajin beribadat, pastikan kita tetap dengan ibadat tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala ni tolong kita supaya kita tidak termasuk terjerumus dalam riya, ujub ataupun takabur. Itu semua adalah dari apa kita panggil, dari hasutan iblis sebenarnya. Sebab tu syaitan ni, dia ni tuan-tuan, dia masuk dekat manusia ni daripada depan, daripada belakang, daripada tepi, daripada atas, daripada bawah, semua dia boleh masuk, tuan-tuan. Kau nak amal ibadat, dia akan masuk dari sudut ibadat. Kau rajin baca Quran, kau baca, dia kata. Baca, kau lah yang paling pandai sekali baca Quran. Tajwid kau lah yang paling sempurna. Suara kau lah yang paling merdu apabila membaca Al-Quran. Dia masuk tuan-tuan. Dia masuk aja ikut mana. Dia nak suruh orang berhenti baca Quran, tak nak, sebab kita dah minat kan. Kita dah suka sangat baca, kita dah seronok, dah dapat zuk daripada bacaan tu. Dia masuk kot lain pula. Ya. Syaitan janji dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok surah A'raf ayat 17 kan. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin, kata Allah Ta'ala. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Allah Ta'ala kata summa la'atiyannahum, ni selepas Allah Ta'ala melaknat iblis, dan dia kata fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, kata iblis, sebab engkau telah pun menghukum aku, kata dia, aku akan sesatkan. Mula-mula diminta untuk ditangguhkan sampai hari kiamat, jangan matikan aku. Dia kata aku berjanji untuk menyesatkan manusia dari jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum, aku akan masuk, kemudian aku akan datangi manusia itu. Aku akan datangi manusia itu min baini aydihim, dari hadapan mereka, dari kedua tangan mereka, daripada hadapan mereka. Wa min khalfihim, dari belakang mereka, kata Allah Ta'ala, dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari kiri mereka. Dan kata syaitan kepada Allah Ta'ala, engkau akan dapati, wahai Allah, engkau akan dapati kebanyakan daripada mereka tidak bersyukur, kata Allah Ta'ala. Betul tak? Ramai manusia tak bersyukur. Dia nampak benda yang dia tak ada je. Yang dia ada, dia tak nampak kan. Jadi banyak manusia tak bersyukur, tuan-tuan. Itu bukan fokus dia. Fokusnya ialah dia akan datang kepada kita dari depan, dari belakang, daripada tepi, semua dia datang. Ya, itu janji iblis untuk mendatangi Bani Adam ni, tuan-tuan. Ya. Tapi ada tak solution yang Allah Ta'ala bagi? Ada solution yang Allah Ta'ala bagi dalam ayat Al-Quran juga. Allah Ta'ala ni sayang kat kita sebenarnya, tuan-tuan. Allah menjelaskan dalam ayat lain lah, macam ni cara untuk menghindari syaitan ini. Cara dia macam ni, caranya jangan jadilah orang yang ikhlas, kata Allah Ta'ala. Sebab hanya orang ikhlas ini saja yang iblis ni dia tak boleh nak penetrate. Jadi orang ikhlas, iblis tak boleh penetrate, tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Sad ayat 82 dengan ayat 83 sebenarnya, tapi kita baca ayat 82, Allah Ta'ala kata qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ni kata iblis. Allah Ta'ala bagi tahu, iblis kata, ya, dengan kemuliaan kau, wahai Allah, dengan keagungan kau, ya Allah, ya, aku akan sesatkan mereka semua sekali. Aku akan sesatkan semua manusia, semua anak Adam semua sekali. Ya, ni iblis kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ni iblis yang bagi tahu dengan yang menyebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali ibadaka, hamba-hamba engkau, minhum, di kalangan mereka itu. Hamba dulu, hamba, kemudian di kalangan hamba itu yang ikhlas. Nak jadi hamba pun bukannya senang, tuan-tuan. Allah Ta'ala nak iktiraf kita sebagai hamba, ada macam-macam syarat, tuan-tuan. Kan tuan-tuan tengok dalam surah dalam surah Furqan tu kan, Allah Ta'ala bagi tahu siapa dia hamba Allah. Ya. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana hab lana min wa yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at. Tuan-tuan bacalah ujung ayat surah Furqan tu, itu hamba-hamba Allah. Tapi di kalangan hamba-hamba Allah itu, tuan-tuan, ada juga yang tak ikhlas rupanya, tuan-tuan.
Tapi yang kata Iblis, dia kata di kalangan hamba-hamba Allah yang masuk dalam kriteria tu, yang ikhlas di kalangan mereka, aku memang tak boleh penetrate, tuan-tuan. Saya berdoa, tuan-tuan, supaya tuan-tuan semua masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah tu. Amin, amin, amin. Dan tuan-tuan tolonglah aminkan juga, doakanlah saya, tuan-tuan, supaya saya boleh bersama-sama dengan tuan-tuan masuk dalam kelompok hamba-hamba Allah yang ikhlas. Nak ikhlas ni bukan senang, tuan-tuan. Nak ikhlas ni susah. Susah kita nak ikhlas ni, tuan-tuan. Memang susah. Tuan-tuan yang mendengar pun tuan-tuan rasa kadang-kadang tak ikhlas mendengar saya, kadang-kadang saya yang mengajar ni pun tentulah lebih sering untuk merasa tak ikhlas. Kadang-kadang macam rasa nak tunjuk pandai pun, kita ni ilmu tak banyak mana pun tapi pasal nak tunjuk pandai, kita rasa macam kita pandai sangat sebab kita yang bercakap. Tuan-tuan ni kalau bercakap, ramai di kalangan tuan-tuan ni yang lebih baik daripada saya barangkali. Yang lebih apa kita panggil, yang lebih cerdas daripada saya. Tapi sebab saya yang bercakap, jadi cuba tuan-tuan bayangkan macam manalah saya ni iblis ganggu saya supaya saya merasa saya pandai, saya merasa saya riak, saya merasa suka kalau orang puji, macam-macam tuan-tuan ni, macam-macam. Tolonglah doakan saya, tuan-tuan ni. Benda tu datang pada semua orang termasuklah saya, tuan-tuan ni. Dan ialah Allah Taala tu dia dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tuan-tuan ni. Kita cuba tu yang penting sekali. Kita cuba bila datang je perasaan macam tu, kalau pada tuan-tuan pun, kadang-kadang tuan-tuan di kalangan tuan-tuan ada orang yang berharta, yang mungkin ada yang berupa paras yang cantik, ataupun orang-orang yang ada di kalangan tuan-tuan ni, tentulah ada ramai di kalangan tuan-tuan yang bijak-bijak kan. Jadi kalau ada datang perasaan-perasaan yang ujub, riak, takabur, tuan-tuan lawan. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa membersihkan hati kita, tuan-tuan. Dan setakat mana kita mampulah kita buat. Dia yang penting masa datang tu jangan dilayan. Tu penting sekali. Para ulama kata masa datang perasaan tu jangan layan. Buang. Itu insya-Allah Allah Taala akan selamatkan kita. Sebab apa? Ujub, riak, takabur ni, tuan-tuan, Rasulullah mengumpamakan macam semut kecil di warna hitam di batu yang hitam. Punyalah halusnya kalau dia tak masuk di dalam hati kita. Tapi dalam masa yang sama Allah Taala tu Maha Pengampun, tuan-tuan. Kita cuba sedaya upaya, Allah Taala tengok usaha kita. Okey. Itu kalau kita sembah Allah seperti mana yang disebut, itulah saja jalan yang lurus. Hadza siratun mustaqimun. Kita tengok ayat. Kita tengok dalam hal yang berkaitan dengan teknikal apa yang kita boleh ambil dalam ayat itu, tuan ya. Hadza siratun mustaqimun. Sembah Allah itu adalah jalan yang lurus. Okey, wa kalimat yang pertama wa Okey, wa ni ialah kalimat haraf. Tuan-tuan tahu kan? Dalam Al-Quran ada 3 jenis kalimat saja. Kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, tu perkara pertama yang saya jelaskan. Dalam Al-Quran ada 3 jenis kalimat saja, tuan-tuan. Sama ada kalimat nama, perbuatan ataupun sendi. Yang ketiga ialah kalimat sendi, tuan-tuan. Isim, fi'il, haraf. Kalau dalam bahasa Inggeris, isim ni kita panggil nouns lah. Fi'il ni kita panggil verb. Kemudian haraf. Haraf ni tak silap saya apa? Preposition ke apa benda dah. So dalam bahasa Melayu nama perbuatan sendi lah. So yang kita jumpa dekat dalam tu ialah wa kan. Wa tu termasuk dalam kelompok kalimat sendi. Ini benda pertama yang tuan-tuan akan diajar kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan. Sebab ni ialah diagram yang pertama. Tuan tengok diagram yang pertama, peringkat pertama, diagram nombor 1. Ni yang saya minta tuan-tuan untuk download ni. Tuan-tuan download di www.ustaznasar.com. Di situ tuan-tuan bukan sekadar boleh download kita punya kamus Al-Furqan. Tuan-tuan boleh dapat diagram-diagram ni semua tuan-tuan akan dapat. Okey, kita balik dekat ayat kita tadi. Kalimat yang pertama yang tuan-tuan jumpa kat sini ialah kalimat wa. Betul kan? Wa maknanya dan. Dia termasuk dalam kelompok kalimat sendi. Sendi ni kita sebut tadi sebagai haraf tau. Okey, bila tuan-tuan jumpa kalimat sendi dalam sistem Al-Furqan, kita akan jelaskan pada tuan-tuan. Ni kita akan belajar pada peringkat yang kedua. Tengok tuan-tuan tengok. Peringkat pertama tuan-tuan masih dijelaskan dalam Al-Quran ada 3 jenis kalimat saja. Kalimat nama, kemudian kalimat perbuatan, kemudian kalimat sendi kan. Jadi kalau kita jumpa kalimat nama, inilah kerja dia. Kalau kita jumpa kalimat perbuatan ataupun fi'il, inilah kerja dia. Kalau jumpa kalimat sendi macam kalimat wa yang kita jumpa tu kan, apa yang perlu kita buat? Nanti saya besarkan tengok. Saya jelaskan, kalau kita jumpa saja kalimat sendi dalam Al-Quran, kalimat haraf, ini kerja dia. Yang pertama kita kena tahu apa gelaran dia. Dan kemudian kita kena tahu apa fungsi dia. Jadi yang kita jumpa wa tu tuan-tuan, dia dekat sini. Gelaran dia ialah sebagai haraf penyambung cerita, haraf ataf dia panggil. Jadi fungsi dia apa dekat dalam tu mudah je. Kalau gelaran dia sebagai haraf penyambung cerita, fungsi dia menyambung cerita lah, tuan-tuan tengok. Ni kan ayat yang kita bahas kan. Wa ani buduni hadza siratal mustaqim kan. Jadi waw ni kerja dia menyambung cerita, maknanya dia menyambung cerita ayat yang sebelum ni, ayat 60 kepada
ayat selepas daripada wa, ayat nombor 1 lah. Itu maksud dia. Itulah kerja dia, menyambung cerita. Tuan-tuan Okey, yang kedua ialah kalimat an. An. Dia sebenarnya dia tak ada ani, dia bukan ani budu, dia ni an. An budu. An budu maksud dia. An budu. Tapi Rasulullah ajar kita baca wa ani budu. Jangan baca wa an budu. Itu orang Arab kalau baca begitu bagi dia tak fasih ataupun tidak fushah. Jadi Rasulullah ajar kita baca kalau macam ni keadaan dia, jangan baca wa an budu. Itu apa tu sebutan yang sebenar dia. Tapi Rasulullah baca dalam tajuk Al-Quran baca wa ani buduni. Wa ani buduni. Kalimat yang kedua ialah an, tuan-tuan Okey, kalimat an ni dia dalam buku Nahwu Al-Quran, an ini dia disebut sebagai haraf yang hanya menyambung saja. Haraf yang tambahan, haraf penambahan tau. Sebab apa tau? Sebab kalau tidak disebut pun kita masih boleh faham. Kalau kita tak sebut pun kita masih boleh faham. Sebab tu para ulama sebahagiannya kata itu hanyalah sebagai hanya haraf penambahan saja di situ. Kalau tuan-tuan tak cerita, tuan-tuan tengok balik. Kalau kita tak sebut terjemahan dia kita tak sebut pun kita masih boleh faham. Dan sembahlah oleh kamu kan. Dan sembahlah oleh kamu akan aku. Tak payah dan agar kamu sembah dan apa kita sebut dan bahawa kamu sembah, tak payah. Jadi sebab tu ni kita consider sebagai penambahan. Tapi sebenarnya tuan-tuan, an ini kalau selepasnya fi'il mudhari', tuan-tuan dengar lagi sekali saya sebut Kalau selepas daripada an itu ada fi'il mudhari', barulah dari segi teknikal nahwu an ini akan berfungsi sebagai kalimat haraf nasab. Okay, apa makna haraf nasab, tuan-tuan? Haraf nasab ni ialah haraf membaris ataskan fi'il mudhari'. Dia memberi baris atas kepada fi'il mudhari'. Tapi sebab selepas daripada an tu bukan fi'il mudhari', dia fi'il amar kan. Jadi sebab tu dia tak bekerja, maknanya dia cuti lah gitu. Tapi secara umum dia tu memang haraf nasab kalau selepas dia fi'il mudhari'. Tuan-tuan faham tak ni? Macam apa? Macam katalah kita ni sebagai pemandu kan, so bos kita yang tu tau, bos kita CA tu. Tapi kalau anda kata walaupun kita pemandu, kita tunggu ramai-ramai, tiba-tiba yang turun tu bukan bos kita, bos orang lain. Jadi kita tak kerja walaupun kita memang pemandu. Tapi itu bukan bos kita, so kita tak payahlah buat kerja apa-apa. Jadi an tu macam itulah lebih kurang. Dia ni ialah haraf yang membaris ataskan fi'il mudhari'. An membaris ataskan fi'il mudhari'. Tapi kalau selepas dia tu bukan fi'il mudhari', macam yang kita jumpa dalam ayat ni, dia fi'il amar kan. So an tu tak bekerja lah. Sebab itulah ulama kata, an ini dia sebagai haraf penambahan. Dia kalau tak ada pun kita masih boleh faham. Jadi kenapa digunakan dekat dalam tu? Sukati Allah Ta'ala lah tuan-tuan. Adalah kaedah-kaedah yang tertentu yang lain. Nanti kita bahas. Sebab tu saya nak tuan-tuan semua belajar dengan Al-Furqan. Tuan-tuan pergilah yang saya sebut tu. Pergi ke 019-519000. Tuan-tuan kata saya berminat. Nanti tuan-tuan akan belajar daripada awal satu persatu. Sebab kalau dalam program macam ni, kita tak boleh nak jelaskan ikut sukatan pelajaran. Sebab kita ikut ayat. Tak semestinya dalam ayat ni ada pelajaran pertama, ayat berikutnya ada pelajaran kedua, ayat berikutnya ada pelajaran, tak ada kan. Jadi saya cedok sana, saya cedok kemudian saya petik mana-mana pengajian yang kebetulan contohnya ada dekat dalam ayat yang sedang kita baca tu. So tuan-tuan kena belajar dari awal tuan-tuan baru mudah, tapi okeylah, bolehlah tuan-tuan tengok penafsiran ayat ni dan teknikal nahwu untuk tuan-tuan kenal di peringkat awal, okey, no problem. Kemudian kalimat berikutnya u'budu. U'budu ni tuan-tuan, ni sebenarnya dua kalimat. Sebab tu saya nak tuan-tuan download Kamus Al-Furqan ni tuan-tuan. Sebab Kamus Al-Furqan ni yang paling penting sekali, dia sangat sesuai untuk orang yang nak belajar bahasa Arab. Sebab perkara yang paling susah, yang mula-mula dalam mempelajari bahasa Arab ni ialah tuan-tuan nak pisahkan kalimat. Sebab itu bukan pelajaran pertama dalam peringkat bahasa Arab. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab tempat lain, untuk kenal ni kalimat pertama, ni kalimat kedua, ni kalimat, itu bukan pelajaran peringkat pertama. Tuan-tuan dah lama belajar baru faham. Tapi kalau dalam sistem Al-Furqan, itu perkara pertama yang tuan-tuan tahu. Sebab apa? Sebab kita sediakan tuan-tuan Kamus Al-Furqan tau. Jadi dalam Kamus Al-Furqan, kalau tuan-tuan tengok, katalah kalimat u'budu ni kan. Ini dua kalimat berasingan ni. Tapi kalau kita sekalikan color dia, tuan-tuan takkan tahu ni dua kalimat berasingan. Macam wa'an ni'budu. Wa'an ni dua kalimat ni. Sebab tu kita pisahkan dia dengan warna.
Jadi sistem Al-Furqan tuan-tuan dia sinkronis dengan kamus yang Al-Furqan keluarkan sendiri. Sebab tu tuan-tuan kalau belajar bahasa Arab, tuan-tuan downloadlah kamus ni tuan-tuan, boleh guna dalam pengajian tuan-tuan insya-Allah. So ini kalimat lain, ni kalimat lain. Kalau tuan-tuan tak tahu ni kalimat pertama, ni kalimat kedua, kalimat ketiga, macam mana tuan-tuan nak pisahkan ni lah kalimat nama, ni kalimat perbuatan, ni kalimat sendi, tuan-tuan tak tahu. Okey, sekarang tuan-tuan tengok Sekarang ni perkara pertama tuan-tuan dah tahu ni kalimat dua kalimat berasingan. So ni lah kalimat perbuatan. Kalimat fi'il, okey. Fi'il apa? Fi'il ada 3. Ni pada pelajaran peringkat yang pertama tuan-tuan. Tuan-tuan akan ditunjukkan. Tengok ya. Kan tadi saya sebut. Dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja kan. Nama, perbuatan dan sendi. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat perbuatan, macam sekarang ni kita jumpa kalimat perbuatan. Jadi tuan-tuan kena tahu bahawa kalimat perbuatan tu ada 3 jenis. Satu present tense, satu past tense. Satu ni perbuatan menyuruh. Order fi'il amar. Fi'il mudhari', fi'il madhi dan fi'il amar. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan kena tengok apa tahu? Tuan-tuan tengok terjemahan kita dalam kamus Al-Furqan tu. Engkau duduk atau engkau telah duduk ataupun duduklah oleh engkau gitu. Kamu duduk itu fi'il mudhari'. Itu present tense. Tapi kalau kamu telah duduk apa? Itu fi'il madhi. Kamu telah duduk, ada telah di situ. Kamu duduk, kamu telah duduk. Kalau fi'il amar, duduklah oleh kamu. Jadi tuan-tuan boleh kenal dekat situ melalui terjemahan kita. Sebab tu tuan-tuan downloadlah kamus Al-Furqan untuk belajar bahasa Arab Al-Quran di mana-mana pun ya. Okey, sekarang ni tuan-tuan, yang kita jumpa dekat dalam ayat ni, ini ialah fi'il amar. Jenis fi'il yang ketiga. Sembahlah kamu atau sembahlah oleh kamu. Nampak? Kalau fi'il mudhari', kamu sembah. Kamu ni kita letak di pangkal, kamu sembah. Kalau fi'il madhi pula, kamu telah sembah. Nampak? Tapi kalau sembahlah oleh kamu ataupun sembahlah kamu, ini automatik tuan-tuan akan tahu ni ialah fi'il amar. Fi'il menyuruh. Faham tak? Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, apa yang perlu tuan-tuan buat? Bila tuan-tuan pergi pada peringkat ketiga dalam pengajian sistem Al-Furqan, kita akan jelaskan pada tuan-tuan Kita kata, okey, kalau jumpa kalimat fi'il kat sinilah kerja dia. Kalau jumpa kalimat isim yang biru ni lah. Kalau jumpa kalimat haraf yang pink ni lah. Okey, ni fi'il Sekarang ni sembahlah oleh kamu. Nanti saya besarkan. Yang pertama, tuan-tuan kena tahu apa ganti nama diri dalam perkataan sembahlah kamu itu. So, kamu lah. Macam mana saya tahu kamu, Ustaz? Bacalah terjemahan dalam kamus kita tu. Nampak? Kalau dalam sistem lama, tuan-tuan, tuan-tuan kena hafal tak? Tuan-tuan kena hafal Kalau dulu masa saya keluar kali pertama ada 5 tahun saya keluar dari Kim. Masa kali pertama, start daripada tahun 2007 atau 2008 tu Saya selalu sebut, kalau sistem lama tuan-tuan susah nak kena hafal, saya kata kena hafal daraba yadribu darban daribun madrubun idrib la tadrib madrubun madrubun mudribun dariba yadribu. Jadi siapa-siapa kat mana-mana saya mengajar, kalau orang jumpa saya, inilah ustaz gedebak-gedebuk ni. Dalam sistem Al-Furqan tak payah hafal benda tu tuan-tuan. Benda tu memang menyulitkan pelajar-pelajar baru. Itu cuma saya demonstrasi lah bagi dia orang tahu sistem lama tu macam mananya sulit Sekarang ni kalau dalam sistem kita ni tuan-tuan akan tahu apa ganti nama diri tersembunyi dekat dalam kalimat perbuatan itu tanpa tuan-tuan menghafal. Kalau dulu tuan-tuan kena hafal, kalau fi'il amar dia ada 6 sebutan, kalau fi'il madhi ada 14 sebutan, fi'il mudhari' ada 14 sebutan. Dan setiap sebutan tu ada ganti nama diri tersembunyi dekat dalam dia. Kan saya selalu sebut itu. Contohnya kita ambil perkataan jalasa. Perkataan jalasa ni dia ada 14 sebutan dah dekat dalam bahasa Arab. Itu fi'il madhi. Dia telah duduk, engkau telah duduk, aku telah duduk, kami telah duduk, mereka telah duduk, kamu telah duduk. Kena ada 14 sebutan Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastu, jalasna. Tuan kena apa 14 sebutan. Kalau baca qara'u, qara'at, qara'ata, qara'an 14 sebutan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan nak tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu. Faham tak maksud saya? Tapi kalau dalam sistem Al-Furqan, nanti saya tengok tuan-tuan tengok macam mana tuan-tuan boleh tahu ganti nama diri tersembunyi dalam kalimat fi'il yang kita jumpa sekarang ni. Okey, sekarang ni kita jumpa kalimat apa? Tuan-tuan tengok kita jumpa kalimat u'budu kan? Ini kalimat fi'il u'budu. Ini fi'il amar. Bila saya tanya, ini kalimat apa? Kalimat fi'il ustaz. Fi'il apa? Fi'il amar ustaz, fi'il menyuruh. Jadi soalan saya yang pertama saya tanya, apa ganti nama diri dalam fi'il ni? So jawapannya mudah, tak payah tuan-tuan u'budu. Tuan-tuan tak payah nak hafal sebutan-sebutan untuk kalimat perbuatan ni. Sebab saya tanya apa ganti nama diri dekat ni, terus tuan-tuan baca je kat bawah ni. Kamu lah ustaz. Kan ustaz tulis kamu kat sini. Yes, tak payah hafal lah. Nampak? Jadi kerja yang pertama, tahu apa ganti nama diri dekat dalam kalimat fi'il tersebut. Kamu lah. Kan sembahlah oleh kamu kan. Okay, yang kedua, tuan-tuan kena tahu kamu tu rujuk pada siapa. Sembahlah oleh kamu akan aku. Kamu rujuk pada siapa tuan? Kamu rujuk pada Bani Adam lah, betul tak? Wahai Bani Adam, jangan sembah setan. Sembahlah oleh kamu akan aku. So kamu tu dirujuk pada siapa? Rujuk pada Bani Adam pula. Faham tak? Yang ketiga, tuan-tuan kena tengok ada atau tidak maf'ulun bih.
Maknanya sembahlah oleh kamu akan siapa? Ada tak tulis kat situ? Ada Ustaz. Ya. Dia maf'ulun bih dia ada. Contoh tengok saya tunjukkan ya. Sembahlah oleh kamu akan aku. Ini maf'ulun bih dia, yang kena sembah ni sebab aku lah. Faham tak? Sembahlah oleh kamu akan aku. Jadi aku ni kita panggil maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni artinya ialah yang kena buat, tuan-tuan. Makanlah oleh kau akan nya tu yang kena makan. Nya tu apa? Apple ke nasi ke tak kira. Dia memarahi ku. Tak? Jadi ganti nama diri yang melekat selepas kalimat perbuatan secara automatik, tuan-tuan, dia akan jadi maf'ulun bih yang kena buat. Kalau sembahlah oleh kamu akan ku itulah yang kena sembah. Cuma kerja kita kena cari dalam konteks ayat ni, ku tu dia rujuk kepada siapa? Itu kita punya kerja. Ya, tuan-tuan tengok ini saya tanya ini ialah kalimat fa'il. Tuan-tuan dah tahu ni fa'il amar. Okey, bila fa'il saja tak kira apa fa'il pun, soalan pertama apa ganti nama diri dekat dalam ni? Jawapannya kamu. Soalan kedua, kamu ni rujuk pada siapa? Rujuk kepada Bani Adam. Soalan ketiga, ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya ada. Mana dia ni? Kenapa awak kata ni maf'ulun bih? Sebab Ustaz punya kaedah kata, Ustaz Nasar kata, kalau ada jumpa fa'il, lepas fa'il ada ganti nama diri secara automatik. Aku ke engkau ke dia ke kami ni, secara automatik inilah menjadi yang kena, yang maf'ulun bih dia yang kena buat dia. Kalau perbuatannya menyembah ni yang kena sembah dia. Kalau perbuatannya taat ni lah yang kena. Taatlah oleh kamu akan aku. Jadi kalau ada aku kat sini, aku tu lah panggil maf'ulun bih, kena taat pada dia lah, aku tu lah. Jadi kerja kita nak tahu dalam konteks rangkap ini, ikut kefahaman kita, aku ni rujuk pada siapa, tuan-tuan? Ini kalau tuan-tuan tak terjawab, tak tahulah saya. Dan sembahlah oleh kamu, wahai anak Adam, akan aku. Itulah jalan yang lurus. Aku rujuk pada siapa? Jangan tuan-tuan kata setan sudahlah. Sembahlah oleh kamu akan aku. Dalam ayat tu tuan-tuan baca, aku tu rujuk pada siapa, tuan-tuan? Ganti nama diri kepada siapa? Tentulah rujuk kepada Allah. Janganlah tuan-tuan kata rujuk pada setan pula, betul tak? Jadi tuan-tuan kena kerja, tuan-tuan tengok. Kalau dia ada ganti nama diri, tuan-tuan kena tahu ganti nama diri itu rujuk kepada siapa. Okey, soalannya ganti nama diri ni, ini kalimat nama ke perbuatan ke sendi? Nampak? Bila tuan-tuan boleh pisahkan kalimat, barulah tuan-tuan senang cari. Ini fa'il Ustaz. Kalau fa'il kerja dia begitu. Kalau isim kerja ni begini lah. Ini isim. Okey. Isim ni sebenarnya ada dua jenis. Tengok, tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, kita jelaskan pada tuan-tuan. Kalau jumpa kalimat isim pula, ni fa'il tadi kan? Okey, kalau isim pula, dia ada dua jenis. Yang pertama, isim yang ada gelaran dan fungsi. Yang kedua ialah isim biasa. Jadi aku tu, tuan-tuan, aku tu dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelaran dia ialah isim ganti nama diri. Aku, engkau, dia, mereka. Ni mereka, ni dia kan. Ini semua adalah isim ganti nama diri, tuan-tuan. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia bukan isim biasa. Isim biasa apa? Nanti kita jumpa, kita bahas lagi. Faham tak? Okey, kalau betul dia isim yang ada gelaran dan fungsi, apa gelaran dia? Gelaran dia ialah isim ganti nama diri atau isim dhamir. Itulah gelaran dia. Okey, fungsi dia apa? Fungsi dia menjadi ganti nama diri kepada seseorang ataupun sesiapa. Faham tak? Jadi itu sebab tu tuan-tuan kena tahu dekat sini. Sembahlah oleh kamu akan aku. Nampak? Aku ni kan isim. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim ganti nama diri. So kerjanya tuan-tuan kena tahu dia ganti nama diri kepada siapa dalam konteks ayat ni. Nampak? Dia jadi ganti nama diri kepada Allah Azza wa Jalla lah. Faham ke tidak? Okey. Hadha ni ialah isim. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi juga. Ini kita panggil dia isim tunjuk ataupun isim isyarah. Tuan-tuan tengok lagi sekali. Ni peringkat kedua punya pengajian kan. Dia masih lagi termasuk dalam kelompok kalimat isim. Dan dia bukan isim biasa. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi, tuan-tuan. So gelarannya apa? Hadha. Dia gelaran je isim tunjuk. Nampak nombor 3 ni. Dia ialah isim tunjuk. Nampak? Ada hadha kat sini kan. Hadha, hadhihi, tilka, zalika. Ni semua isim tunjuk, tuan-tuan. Maknanya inilah atau itulah. Atau ulaika. Itu pun isim tunjuk juga. So hadha tu dia ialah isim tunjuk. Faham ke tidak, tuan-tuan? Seronok belajar bahasa Arab ni. Tuan-tuan tak percaya saya cakap. Ni isim tunjuk. Nanti kita jelaskanlah pada tuan. Masuklah kelas Arab Al-Furqan. Nanti saya kata isim tunjuk ada dua jenis. Satu isim tunjuk yang jauh. Satu isim tunjuk yang dekat. Isim tunjuk yang jauh tu dalam bahasa Melayu kita sebut itu. Isim tunjuk yang dekat kita sebut ini. Jadi isim tunjuk yang jauh tu ada banyak sebutan. Isim tunjuk yang dekat walaupun maknanya dalam bahasa Melayu satu saja ini, tapi dia ada dua sebutan. Kadang-kadang hadza, kadang-kadang hadhihi. Kenapa jadi macam tu? Masuklah kelas, nanti saya jelaskan kat tuan-tuan. Kat sini kita ada banyak kalimat kita nak bahas. Ini isim juga, isim biasa. Sebab isim biasa ni kriteria dia kita boleh baca baris depan ni boleh tukar-tukar baris. Huruf yang ujung ni, ta ni dia boleh tukar-tukar baris. Kalau mustaqim ni pun isim biasa, mim ni boleh tukar-tukar baris. Sebab tu tuan-tuan boleh baca siratun, siratan, siratin. Tiga-tiga boleh.
Okey, soalannya kat sini kenapa pula kita baca siraton Ustaz? Asal tak nak baca siratan? Jawapannya adalah sebab dia. Sebab kita akan belajar pada peringkat yang ketiga sebab dia adalah khabar. Ni mubtada dia, ni ialah khabar. Dan kalau kalimat itu merupakan khabar, dia mesti isim biasa lah. So dia kalau khabar tu merupakan isim biasa macam ni, dia ujung dia kena baris depan. Tu khabar. Sekarang mustaqimun. Kenapa Ustaz? Ni isim biasa. Maknanya Ustaz kata isim biasa ujung dia boleh berubah baris kan? Yes. Kalau dia boleh berubah baris, kenapa kat sini kita baca baris depan? Kenapa Ustaz tak baca mustaqiman atau mustaqimin? Kenapa Ustaz baca mustaqimun? Dia khabar juga ke? Jawapannya bukan. Dia bukan khabar. Ini dua ni, kita panggil dia dua isim berpasangan. Dan ini ialah pasangan zat dan sifat ataupun mausuf sifat dalam sistem bahasa Arab biasa. Sistem bahasa Arab biasa dia panggil zat, mausuf dan sifat ataupun naat, ada orang panggil naat. Jadi kalau dia mausuf dan sifat, sifat ni dia kena follow baris dia punya mausuf, dia baris zat dia. Faham tuan Jadi kalau yang ni bukan sekadar baris dia kena follow, alif lam kalau tak ada dekat dia punya mausuf, dekat zat dia ni, dia punya sifat pun tak boleh ada alif lam. Kalau dia ni singular ni pun singular juga. Kalau ni plural ni pun kena plural juga. Ini muannas feminin dia kena feminin. Kalau ini maskulin ni pun kena maskulin. Dia kena follow semua benda. Jadi sebab tu dia follow semua benda ni. Siraton dengan mustaqimun. Sebab apa? Sebab dia ialah zat dan sifat. Ataupun sistem lama dia panggil mausuf dan sifat. Mausuf dan sifat dia ni kena follow je tuan-tuan. Saya nampak ustaz gemuk. Jadi kalau al-ustazu mesti al-gemuk. Kalau al-ustazah mesti al-gemu'ah. Kalau ustazun gemu'un. Sebab apa? Sebab sifat tu dia kena follow je zat dia. Boleh tak ustaz tu pergi ngajar, sifat dia tinggal, gemuk dia tinggal kat rumah boleh? Tak boleh kan? Dia gemuk dia kena bawa ke mana-mana. Kalau boleh, dah lama saya buat tuan-tuan. Saya pergi ngajar, gemuk saya tinggal kat rumah. So okeylah tuan-tuan. So nanti kita jumpa pada lain pertemuan. Terima kasih atas perhatian. Dan tadi kita ada sikit masalah teknikal. So mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan semua untuk faham bahasa Arab Al-Quran. So terima kasih dan jangan lupa belajar bahasa Arab Al-Quran. Tuan-tuan pergi ke 019-511-9000 sekarang ni. Tuan-tuan type, tuan-tuan join kelas kita. Kita akan buka kelas baru. Tak lama lagi. So tolong join lah. Join nanti insya-Allah tuan-tuan akan mudah untuk memahami bahasa Arab Al-Quran insya-Allah. So terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.